Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertolak ke China dalam lawatan rasmi pertama beliau ke benua China ini, dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang signifikan dalam hubungan Kuala Lumpur ataupun Putrajaya dengan Beijing. Walaupun semalam misalnya satu hari suntuk beliau berada di Phnom Penh di Kemboja, satu lawatan rasmi juga selepas beliau melawat beberapa buah negara berjiran dalam ASEAN ini, dan kita lihat signifikan yang amat besar apabila seorang Perdana Menteri melakukan lawatan rasmi kepada rakan terbaik dalam ASEAN iaitu Kemboja. Banyak perkara-perkara yang tertunggak mungkin yang sudah lama tidak diangkat oleh Perdana Menteri ataupun pimpinan sebelum ini dipulihkan semula, dan beberapa agenda ataupun MOU dimeterai semalam. Jadi bagi lawatan ke China juga ada beberapa perkara yang signifikan untuk kita bincangkan. Apakah sikap Putrajaya kepada kuasa besar China yang semakin menjadi isu di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat global, dan kita akan meraihkan ulang tahun hubungan diplomatik yang ke-50 antara Kuala Lumpur dengan Beijing ini. Jadi bagaimana kita membaca signifikan lawatan Kemboja dan juga ke China ini oleh Perdana Menteri. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini saya bersama dengan Prof Madya Dr. Roy Anthony Rogers, Timbalan Pengarah Institut Asia Eropah dari Universiti Melaya. Apa khabar, Dok? Khabar baik. Terima kasih. Dok, mungkin kita mulakan dengan signifikan lawatan semalam di Kemboja. Pada pandangan Dok yang dekat juga melihat Kemboja dalam ASEAN dan juga Asia Timur, dan kita tahu juga kebelakangan ini Kemboja juga memainkan peranan penting sebagai pengurusi ASEAN sebelum ini sebagainya. Jadi kita dah lama juga tak mendengar lawatan rasmi pimpinan utama negara ke Kemboja, tetapi mereka sering bertemu dalam forum-forum ataupun sidang kemuncak peringkat ASEAN dan sebagainya. Tetapi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan lawatan singkat dalam masa 24 jam sahaja ke Kemboja, apa signifikan yang boleh kita dapat daripada perjumpaan dengan Perdana Menteri, perjumpaan dengan Raja Kemboja dan juga pimpinan-pimpinan politik utama Kemboja? Okey, baik. Terima kasih. Terlebih dahulu, salam sejahtera dan salam Ramadan kepada penganut yang beragama Islam. Khasnya, dari segi lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Kemboja ini agak penting kerana sebelum ini masih tidak banyak lawatan rasmi daripada pemimpin Malaysia ke Kemboja. Ya. Dan hasil lawatan tersebut ada beberapa MOU telah pun ditandatangani, dan juga kita kena memahami bahawa kepentingan Kemboja di kalangan negara-negara di Indochina, dan khususnya dalam misalnya industri makanan khasnya penghasilan beras, ini juga sangat penting. Dan bagi Kemboja juga mereka melihat Malaysia sebagai satu ekonomi yang penting di kalangan negara-negara Asia Tenggara, dan juga antaranya termasuk misalnya tenaga kerja daripada Kemboja ke Malaysia sebagai pembantu rumah antaranya. Dan juga kita memerlukan kerjasama Kemboja dalam usaha memerangi masalah penipuan yang sering kali kita dengar sejak kebelakangan ini. Maka perlu adanya kerjasama antara pihak berkuasa Malaysia dengan pihak berkuasa di Kemboja supaya dapat memerangi skam pekerjaan sedemikian, dan juga dapat menyelamatkan antara mangsa skam pekerjaan yang ada di antaranya malang terdiri pada warga negara Malaysia. So lawatan Perdana Menteri akan mempereratkan hubungan antara Phnom Penh dengan Kuala Lumpur, dengan harapan ini dapat meningkatkan kerjasama baik dari segi ekonomi juga dari aspek sosial, khususnya dari aspek misalnya yang seperti saya kata tadi, memerangi masalah skam pekerjaan antaranya. Ya, mungkin Dok nak jelaskan lebih terperinci. Perdana Menteri ketika membuat sidang media bersama Perdana Menteri Hun Sen semalam mengungkapkan secara spesifik kepakaran Kemboja yang Malaysia perlu nikmati dan kongsikan, seperti pengeluaran beras.
Dan Dok juga ada mention tadi berkaitan dengan penanaman padi itu. Jadi mengapa ini penting untuk kita tingkatkan kerjasama? Kerana kita masih mengimport jumlah beras yang agak besar, signifikan jumlahnya, kerana kadar sara diri beras kita masih sekitar 60%, sekitar lebih kurang itu. Terpaksa kita mengimport dari Thailand dan negara-negara pembekal yang lain. Mengapa ini juga perlu kita pelajari dari pengalaman Kemboja, negara yang mempunyai tanah yang subur tetapi mempunyai produktiviti beras yang tinggi standing dengan negara-negara pengeksport yang lain. Ya, kerana seperti mana kita sedia maklum, beras merupakan makanan utama bagi penduduk Malaysia secara khususnya. Dan ini berkaitan dengan isu keselamatan makanan atau food Betul. security Ya. yang harus kita memberi penekanan. Yang mana bekalan beras, bekalan makanan khasnya beras, kita tidak boleh mengambil ringan dan hanya bergantung kepada pengeluaran yang sedia ada. Dan kita perlu mempelajari dari segi teknologi penghasilan beras yang kuantiti yang lebih banyak dan mutu yang juga lebih baik supaya dapat mengatasi tahap pergantungan kepada pengimport. Kerana kalau industri beras ini dapat dipertingkatkan, kita akan boleh ada macam katakan boleh survive ataupun jaminan. bergantung kepada terlalu banyak import. Ini amat penting sekali khasnya dari aspek keselamatan makanan ataupun food security. Menarik. Okey, kita beralih kepada lawatan seterusnya ke Hainan dan juga Beijing. Apa yang Dok boleh bagi sedikit analisa dengan isyarat dari Perdana Menteri ke-10 untuk lawatan pertama kali sebuah negara yang penting bagi hubungan diplomatik Malaysia dan juga sikap beliau kepada China sejak beliau menjadi ketua pembangkang dahulu dan sebelum itu menjadi timbalan Perdana Menteri dalam Kerajaan Barisan Nasional dan sekarang beliau menjadi Perdana Menteri. Jadi boleh tak kita baca di mana sikap Anwar Ibrahim kepada China ni? China merupakan satu kuasa utama atau satu gegasi ekonomi baik dari segi pelaburan dan dari segi teknologi, baik perhubungan, pengangkutan. Itu adalah satu hakikat yang kita perlu terima. Itu. Tapi pada masa yang sama, bagaimana kita akan dengan izin nak approach China ataupun bagaimana dengan izin kita nak engage China. Itu yang jadi persoalan utama. Dan setiap pemimpin di negara kita, sama ada Perdana Menteri yang ke-10 ataupun sebelum ini, ada kaedah ataupun engagement mereka yang tersendiri. Sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi ketua pembangkang satu ketika dahulu, saya rasa beliau menerima hakikat tersebut bahawa China sebagai suatu kuasa yang utama. Tapi mungkin pada sewaktu beliau berperanan sebagai ketua pembangkang, beliau lebih kepada pemantauan kerajaan pada masa itu. Sebagai ketua pembangkang, antara peranan adalah untuk memantau kerajaan yang sedia ada pada masa itu. Tapi hari ini di mana beliau sendiri menjadi Perdana Menteri, saya berpendapat bahawa beliau akan menggunakan hubungan yang sedia ada antara Kuala Lumpur Beijing untuk demi kepentingan untuk memantapkan lagi kerjasama ekonomi antara Malaysia dengan China. Ya, lokasi pertama Perdana Menteri adalah Hainan dengan menghadiri Bao Forum, satu forum tahunan yang dikelolakan oleh kerajaan China dan antara pemimpin utama dunia yang dijemput termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan juga Perdana Menteri Lee Hsien Loong Singapura dan juga Perdana Menteri Spain ataupun Sepanyol dan beberapa ketua organisasi utama dunia. Jadi apa signifikan? Kerana ini akan dihadiri oleh Perdana Menteri China yang baru dan Bao Forum adalah satu strategic conference ataupun seminar yang menentukan hal dasar polisi berkaitan dengan ekonomi dan juga sosial, bagaimana China meraihkan hubungan mereka dengan negara-negara berjiran dan juga kuasa-kuasa di Eropah dan seumpamanya. Pandangan Dr. Anthony. Forum ini amat penting dan misalnya dia diadakan di Pulau Hainan yang berhampiran dengan rantau Asia Tenggara. Jika dibanding dengan lokasi lain di China, dia terletak di sebelah tenggara China yang berhampiran dengan
Asia Tenggara. Dan Ya. kita perlu memahami bahawa China sudah pun mengalami lockdown ataupun penutupan sempadannya hampir 3 tahun, dan baru sahaja sempadan China dan segala kekangan berhubung dengan COVID-19 telah pun dimansuhkan. So China juga mahu memulihkan kerjasama ekonomi. Forum ini amat penting. Ini merupakan forum yang boleh dikatakan antara yang pertama selepas lockdown itu telah pun ditarik balik, dan yang mana China berusaha untuk buat negara-negara lain yang sebelum ini ada cabaran untuk berurusan dengan China, untuk memberi satu peluang kepada negara-negara lain seperti mana yang saudara telah sebut, daripada Eropah, daripada Asia Tenggara, untuk mempertingkatkan interaksi dengan China. Ya, apa signifikan yang lebih penting bagi lawatan Perdana Menteri dan menghadiri bawah forum ini? Kerana kita tahu Dok menjelaskan China baru saja buka pintu sempadannya selepas 3 tahun dengan zero COVID polisinya, dan pastinya ASEAN satu wilayah kemakmuran yang tidak boleh dinafikan penting bagi China. Rakan-rakan ASEAN, Vietnam, Filipina, Indonesia, Thailand, Kemboja, Laos seringkali juga rapat ataupun melakukan lawatan rasmi ke China dan sebagainya. Tetapi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kebetulan menjadi Perdana Menteri ke-10 dan dapat menghadiri satu konferensi yang amat penting ini, selain daripada memperkukuhkan hubungan diplomatik yang sedia ada, tetapi post-pandemic era ini satu fasa yang amat penting dengan isu global yang tidak menentu, recession ekonomi yang dikatakan sekarang berlaku hinggalah pada tahun hadapan. Mengapa ini penting, Dok? Ya, kalau kita lihat lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri ke China, apa yang perkara yang mungkin boleh mendapat perhatian, of course selain daripada satu adalah kerjasama ekonomi, pelaburan daripada China, syarikat-syarikat China dialuk-alukan untuk melabur di Malaysia dan diharapkan dapat menyediakan peluang pekerjaan, dan juga rakyat Malaysia dapat bekerja di China dengan lawatan ini adalah dari segi latihan, yang mana kerana teknologi yang sedia ada di China, di mana dia boleh dikongsikan dengan Malaysia, khasnya dalam kepakaran mengenai TVET, vocational dan technical, bagi para pemuda-pemudi. Diharapkan melalui dengan kerjasama dengan China, di samping faktor ekonomi, dia juga dapat memberi peluang dari segi latihan, perkongsian ilmu ataupun perkongsian latihan TVET ini kepada penduduk di Malaysia. Apa yang kepakaran yang ada di China dari segi technical, vocational dapat juga dikongsi dengan di Malaysia. Selain daripada itu, satu aspek yang juga penting yang agak istimewa untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin adalah dialog tamadun. Kita sedia maklum, China sudah pun mempunyai tamadun yang panjang, sejarahnya yang panjang, lebih kurang 5,000 tahun secara berterusan, dan sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri, saya masih ingat pada tahun 90-an, beliau telah mengusahakan dialog ketamadunan atau civilizational dialogue antara Confucianism dengan Islam misalnya. Mungkin usaha ini dapat dihidupkan semula melalui lawatan Datuk Seri Anwar ke China, yang mana dapat meningkatkan dialog tamadun di antara misalnya China dengan dunia Islam, China dengan dunia Melayu, dan akhir sekali mungkin juga dari segi kerjasama keselamatan. Walaupun kita tak nafi China merupakan satu kuasa tentera, tapi elok kalau daripada kita mempunyai perimbangan kuasa dengan mereka, lebih baik kita mengadakan kerjasama. Misalnya sebelum berlakunya COVID pada 2018, kita sudah pun adanya kerjasama ketenteraan antara tentera China dengan Malaysia untuk meningkatkan confidence building measure. Daripada mempunyai pertumbungan, kita ada confidence building measure dalam usaha misalnya penjagaan kawasan pantai untuk
belakang masalah pelanunan. Sudah pun ada misalnya Yandu Aman of Military training dan sebagainya. So mungkin antara isu-isu yang dapat dibincangkan semasa lawatan Perdana Menteri kali ini adalah seperti mana yang telah saya sebut tadi. Ya, Perdana Menteri juga ada memberikan sedikit indikasi pada semalam bahawa ada pengumuman besar tentang pelaburan dalam lawatan rasmi beliau ke China. Kita akan menunggulah apa pengumuman beliau nanti. Tetapi dari aspek aktiviti ekonomi dan juga sosial ini, kita tahu pelaburan China di Malaysia amat besar. Dan antara yang terbesar seperti pelaburan dalam ECRL dan juga pusat pelaburan Malaysia-China di Gebeng, Kuantan misalnya. Tetapi ramai juga beranggapan sudah sampai masanya China melihat lebih dari itu, iaitu perkongsian dari sudut teknikal dan sudut teknologi supaya ada manfaat kepada negara yang terlibat dalam inisiatif BRI ini. Kerana dalam ECRL misalnya, perkara-perkara yang penting semuanya datang dari China, dari sudut pembiayaan, dari sudut teknikal, dari sudut pekerja dan sebagainya. Mengapa tidak jika Datuk Seri Anwar dapat bertemu dengan Perdana Menteri China dan juga Presiden China, ini diangkat sebagai satu inisiatif baru yang mungkin lebih memberikan makna kepada ekonomi, terutamanya di kalangan PKS. Kerana PKS kita memerlukan simbiosis ataupun spillover daripada kegiatan-kegiatan mega projek yang akan dilabur oleh pelabur-pelabur dari China dan juga projek-projek yang akan dibiayai oleh syarikat-syarikat gergasi dari China. Pandangan Dok? Ya, itu memang amat penting sekali kerana China perlu memindahkan pemikiran yang sering kali dilontarkan oleh media barat bahawa BRI ini akan membawa kesan negatif kepada negara yang menerima adanya kononnya dikatakan sebagai debt trap dan sebagainya. Maka China mesti berusaha untuk misalnya boleh katakan membersihkan nama dia dengan memberi lebih peluang kepada penduduk tempatan dan juga dapat memberi peluang kepada industri-industri tempatan menikmati dan bukan hanya hanya membawa keuntungan kepada pekerja daripada tanah besar China. Betul. So bagi saya ini merupakan satu perkara yang amat penting yang harus diberi perhatian kepada China bahawa BRI ini akan membawa win-win situation kepada pihak penerima dan pihak yang menganjurkan iaitu China. Itu pertama. Yang kedua, bila kita sebut pasal BRI, sering kali kita beranggapan dari segi infrastruktur, misalnya pembinaan landasan kereta api, lebuh raya. Tapi pada pandangan saya, BRI ini harus diperluaskan lagi dengan memasukkan misalnya isu seperti kesihatan, health, Silk Road yang juga amat penting, terutamanya selepas berlakunya pandemik COVID-19. Selain daripada itu, perkongsian teknologi hijau atau green technology juga harus menjadi sebahagian daripada image BRI dan bukan sekadar dari segi pembinaan pelabuhan, landasan kereta api dan lebuh raya. Tapi BRI juga harus merangkumi aspek-aspek ini dan termasuk yang seperti yang saya sebut tadi, latihan, memberi peluang untuk melatih penduduk tempatan. Baik dari segi vocational, technical dan juga sehingga ke peringkat university. So diharapkan ini akan menjadi sebahagian daripada secara umum kerjasama Malaysia China yang diharap dapat dipupuk semasa lawatan Perdana Menteri ke China. Ya, dari aspek geopolitik ini juga sentiasa didebatkan. Sikap Malaysia sentiasa menjadi satu rakan yang menghormati dan merendah diri dalam apa juga tuntutan China dalam isu Laut China Selatan misalnya. Tetapi dalam sikap rendah diri juga, kita sentiasa mencari lebih ramai kawan berbanding musuh
kita tidak berpihak sama ada China, sama ada kuasa Amerika Syarikat ataupun kuasa Eropah dan seumpamanya. Mengapa dalam hal ini Malaysia perlu dilihat sebagai satu rakan yang proaktif yang sentiasa ingin membawa isu-isu yang bertindak itu ke meja rundingan dan melihat China memang diakui sebagai satu kuasa hegemoni dunia yang besar dan tidak boleh dinafikan. Pandangan Dok? Apa yang saudara sebut bahawa Malaysia mempunyai sikap yang rendah diri, saya rasa itu satu kelebihan Malaysia dari segi diplomasi. Itu adalah keistimewaan kalau saya nak guna istilah diplomasi Malaysia. Berbanding katakan negara-negara jiran, masing-masing ada kaedah mereka yang tersendiri. Misalnya ada yang mengamalkan kaedah perimbangan kuasa atau balance of power dengan China. Tetapi Malaysia memilih kaedah untuk berdiplomasi, tapi pada masa yang sama kita tidak bukanlah satu rakan yang dikatakan lemah. Okey, yang mana China mengakui akan kedaulatan Malaysia dan kepentingan Malaysia di rantau Asia Tenggara, tapi pada masa yang sama kita tidak bersikap antagonistik terhadap China. Saya rasa ini merupakan satu keistimewaan yang ada pada Malaysia yang dihargai oleh negara China, yang mana mereka menghargai sikap Malaysia yang mana kita tidak bertolak ansur dari segi kedaulatan, kita masih menegakkan tuntutan kita misalnya di Laut Cina Selatan. Ya. Tapi pada masa yang sama kita tidak bersifat antagonistik atau tidak bersikap confrontational dengan China. Dan kita lebih memilih kaedah untuk berdiplomasi dan berbincang di belakang. Tapi kita ketengahkan agenda kita tanpa bertoleransi dalam isu pasal keselamatan ataupun kedaulatan. So itu merupakan bagi saya satu keistimewaan kaedah Malaysia apabila berhadapan dengan kuasa China yang memang berhampiran dengan Malaysia, yang kita perlu ataupun dikatakan strategi hedging, yang mana kita tidak menggunakan kaedah untuk mengimbangi China, tapi pada masa yang sama kita tidak dikatakan menerima China 100%, tapi kita terletak di tengah-tengah, dan itu yang dikatakan kaedah atau strategi hedging yang kehebatan yang ada pada Malaysia. Ya, mengapa itu perlu ditonjolkan dalam lawatan ini walaupun singkat tetapi amat bermakna jika dapat ditunjukkan oleh kedua-dua pimpinan utama, Perdana Menteri dan juga pimpinan utama negara China, dan China akan melihat Malaysia sebagai rakan sahabat yang tidak boleh dikesampingkan kerana setiap perkara yang ada urusan dengan China, sama ada ekonominya, sama ada dari sudut geopolitiknya, ia sentiasa dilihat sebagai satu suasana yang tegang, yang sulit dan juga ada kerjasama yang tidak dipandang di meja rundingan. Itu yang kita sedia maklum. Mengapa ini penting untuk diperlihatkan bagaimana Perdana Menteri akan berdiplomasi dengan cara yang terbaik. Kerana pengalaman beliau itu penting untuk meyakinkan rakan sejawat dari China bahawa Malaysia sentiasa bersama dengan China. Ya, seperti yang saya telah sebut tadi bahawa Malaysia mengamalkan dasar yang bersifat neutral dalam misalnya dalam isu persaingan antara Amerika Syarikat dengan China. Betul. Dan kita telah secara jelas telah mengisytiharkan bahawa kita tidak mahu terheret dalam persaingan antara Amerika Syarikat dengan China. Dan ini merupakan satu dasar yang telah pun diamal oleh Malaysia semenjak tahun 70-an, sewaktu Perang Dingin misalnya. Malaysia mempunyai hubungan yang baik dengan Amerika Syarikat. Pada masa yang sama, Malaysia juga mempunyai hubungan yang agak baik dengan negara-negara komunis satu ketika dahulu, termasuk Soviet Union. So dasar sedemikian diteruskan sehingga kini. Yang cuma bezanya, kalau dahulu Perang Dingin, tapi sekarang lebih kepada persaingan Amerika Syarikat dengan China. So dan Malaysia dengan China sudah mempunyai satu hubungan yang dikatakan istimewa kerana Malaysia merupakan antara negara yang awal dari rantau ini yang telah mengadakan hubungan diplomasi dengan China pada 1974, dan ini merupakan satu
hakikat yang diakui oleh China dan dihargai oleh China, bahawa sewaktu China berhadapan dengan isolasi masyarakat dunia, Malaysia merupakan antara negara awal yang memberi sokongan kepada China. Begitu juga pada 1989 selepas peristiwa Tiananmen, Malaysia juga merupakan antara negara yang memberi sokongan kepada China sewaktu dunia barat telah boikot pada China. So ini merupakan sesuatu yang China menghargai, dan kita harus menggunakan hubungan istimewa atau special relations ini dan kita teruskan dengan adanya kepimpinan sekarang. Okey, menarik analisis awal Prof. Madya Dr. Roy Anthony Rogers, lawatan rasmi Perdana Menteri ke China dalam masa yang terdekat ini. Terima kasih Dok atas analisis dan juga ulasan yang begitu saya rasa mendasari apa yang kita bincangkan. Prof. Madya Dr. Roy Anthony Rogers, Timbalan Pengarah Institut Asia Eropah Universiti Malaya. Sekian saja bersama saya Nazrika malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.